warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan bulan Ramadan yang dikurniakan kepada kita semua dapat untuk kita menghidupkan siang dalam bulan Ramadan ini dengan berpuasa, dan kita memaknakan Ramadan pada malamnya dengan melakukan ibadah-ibadah solat, membaca Quran yang dapat memberikan satu makna yang baru, satu kebaikan yang sangat melimpah ruah sesuai dengan bulan Ramadan yang dilipat gandakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita nak melihat kepada salah satu daripada keistimewaan yang Allah Taala kurniakan di dalam bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quranul Karim itu pada bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dalam ayat yang lain secara lebih spesifik Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Daripada ayat-ayat yang dibacakan ini jelas menunjukkan bahawasanya Al-Quranul Karim telah diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan secara khasnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah sebentar tadi, kita boleh melihat bahawasanya Al-Quranul Karim itu diturunkan dengan tujuan-tujuan yang begitu spesifik. Ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, iaitulah syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama, penurunan Al-Quran adalah sebagai hudan lin-nas, ia adalah memberi hidayah kepada manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, di dalam Al-Quran itu sendiri diturunkan juga penerangan-penerangan, penjelasan kepada hidayah yang diturunkan tadi. Apakah yang dijelaskan, apakah yang dipanjangkan makna ataupun tafsiran-tafsiran juga dinyatakan di dalam Al-Quran untuk memberi kefahaman kepada manusia supaya beroleh hidayah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala nyatakan wal furqan, Al-Quran juga turun sebagai pembeza kepada kebenaran dan juga kebatilan. Dan ketiga-tiga ini adalah satu perkara yang sepatutnya kita sebagai penuntut yang dekat dengan syariat, penuntut yang dekat dengan agama, adalah terlebih layak untuk kita lah sebagainya menjadi orang yang membawa tiga tugas utama yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan penurunan Al-Quran ini. Kalau kita tengok kepada makna Al-Quran itu sendiri, Al-Quran datang dengan daripada perkataan qara'a, yang mana kalau kita lihat dalam kamus, qara'a ini boleh membawa maksud membaca, ataupun dihimpunkan, perhimpunan, dihimpunkan di antara satu sama lain, surah ke surah, ayat dengan ayat, jadilah Al-Quran. Dan makna lain adalah menyampaikan, tabligh. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis dan juga bahasa Arab, kita akan melihat bahawasanya boleh untuk kita mengatakan aqri minni salama, sampaikan daripada aku salam kepada fulan bin fulan. Jadi Al-Quran ini membawa makna iaitulah at-tabligh. Kita perlu menyampaikan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi sebab itulah kita belajar di sini dalam tempoh PKP ataupun dalam tempoh keberadaan kita di Mesir yang agak terbatas kerana dengan wabak dan seluruh dunia kita rasakan, kita ambil peluang ini untuk kita memahirkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, tambah-tambah lagi di dalam bulan puasa. Kerana kalau kita nak menyampaikan, kita perlu menjadi orang yang sesuatu lah. Kita kena ada sesuatu, kita kena mahir dengan Quran. Faqidus syai' la yu'ti, orang yang tidak ada apa-apa, dia tangan kosong, maka dia tidak boleh memberi. Maka kita ni, supaya kita boleh menyampaikan Al-Quran untuk jadi hidayah, untuk jadi penjelasan kepada hidayah-hidayah, untuk jadi pembeza di antara hak dan juga batil, maka kita kena ada sesuatu ilmu tentang Al-Quran.
Jadi kita kena belajar. Sudah pasti ilmu adalah satu perkara yang sangat penting, yang sangat utama dengan Al-Quran. Sebagai muhasabah lah, kita sebagai orang belajar agama, berapa banyak dah dan berapa lama masa surah-surah lazim itu meniti di bibir kita. Contohnya suratul Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah-surah lazim yang anak-anak kita, adik-adik kita pun hafaz, budak-budak sekolah tadika pun boleh hafaz. Saya nak tanya kepada semua, berapa ramai di kalangan kita apabila dibacakan surah tersebut dia boleh mengeluarkan faedah-faedah ataupun apa-apa maklumat yang berkaitan dengan ayat tersebut, surah tersebut daripada kitab-kitab tafsir tanpa dia perlu melihat. Surah yang mudah ni, surah yang kita sebut meniti di bibir kita. Gerak pukul 3 pagi pun orang suruh baca, kita boleh baca lancar sebab dah lama kita hafaz. Tapi adakah setakut di tahap yang sama? Sebab kita hanya menghafaz, tapi hatta kepada ayat-ayat lazim pun kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengeluarkan faedah-faedah tafsir, mengeluarkan apa berkaitan di antara surah selepasnya dan sebelumnya, apa makna-makna ayatnya yang tepat berdasarkan tafsir. Sebab kita tak nak terjemahan kita belajar bahasa Arab dan kadang-kadang kita boleh tahu makna secara umum itu bukan tafsir, tapi kita nak tahu pendapat kenapa dinamakan Al-Ikhlas, dia ni Makkiyah Madaniyah ke, ataupun apa makna tersirat daripada Al-Ikhlas, adakah sababun nuzulnya. Maka itu tidak maklumat itu dikorek, dicari, dicerna daripada kitab-kitab tafsir. Ini satu cabaran kepada kita. Kita tak payah tengok kepada surah yang panjang ataupun hafazan muqarrar kita di Al-Azhar 1 hingga juzuk 4 ke juzuk 8 ke. Kalau boleh yang itu lebih baguslah. Tambah-tambah lagi Suratul Baqarah banyaknya ayat hukum, banyaknya kisah-kisah para nabi, banyaknya di dalamnya faedah-faedah yang sangat banyak. Melainkan tidak, dia merangkumi 3 juzuk lebih lah, 3 juzuk setengah. Maka kalau siapa yang boleh memaknakan Ramadan ini dengan dia mentadabbur surah Baqarah betul-betul, maka alhamdulillah. Tapi ustaz nak mula daripada bawah lagi, iaitu ayat-ayat lazim. Kawan-kawan ingat ayat-ayat lazim. Kita tengok tafsir, nanti bila kita dah balik Malaysia, kita dah ada maklumat itu. Ayat-ayat lazim ni kita sudah boleh untuk mensyarahkannya ataupun kita untuk memetiknya di dalam siri-siri penyampaian kita itu dengan mudah, bukan dengan pemikiran kita tapi dengan ilmu yang ada, kerana kita telah membiasakan diri kita dengan maklumat-maklumat tersebut. Jadi ini adalah saranan daripada ustaz. Gunakanlah masa kita di dalam masa yang mungkin kita agak banyak masa di dalam waktu PKP ini, bahagikan masa kita dengan Al-Quran dan kita lihat mendalami tafsir-tafsir yang mudah supaya kita mampu mempunyai sesuatu untuk menyampaikan dan memberikan, memanfaatkan kepada orang lain dengan ilmu-ilmu Al-Quran tersebut sesuai dengan nuzul Quran yang sedang kita ingati ini. Mudah-mudahan ia benar-benar turun kepada kita dalam bentuk memberi hidayah dan juga mempunyai penjelasan kepada hidayah tersebut, dan kita dapat membezakan di antara hak dan juga batil. Jadi sekadar itu saja untuk peluang pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan daripada sesi yang ringkas ini. Sekali lagi Ustaz ingatkan supaya kita semua sama-sama untuk memberikan penumpuan kepada tadabbur Al-Quran, kerana kita adalah orang yang paling layak untuk mendekatkan diri kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.